Babul ghibah, ini bab mengumpat. Dan firman Allah Ta'ala, janganlah sebahagian dari kamu mengumpat sebahagian yang lain, hingga kepada firman-Nya Rahim. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dekat dua kubur. Maka baginda bersabda, kedua-dua ahli kubur ini sedang disiksa, dan kedua mereka tidak disiksa kerana sesuatu yang besar. Yang ini la yastatiru min baulihi, dia tidak menjaga yakni dirinya dari kencingnya, dari air kencingnya. Wa amma hadha fa kana yamshi bin namimah, yang ini pula dia yamshi bin namimah, kesana kemari mengacung. Thumma da'a bi asib, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta asibin ratbin, yakni pelepah tamar yang basah. Fashaqqahu, lalu dibelahnya dua. Fagharasa ala hadha wahidan, dipacak di atas kubur yang ini satu, dan di atas kubur satu lagi itu satu. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, la'allahu an yukhaffafa anhuma, mudah-mudahan akan diringankan azab dari kedua mereka, malam yaibasa, selagi pelepah ini tidak kering. Bab qaulin Nabi, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik duril ansar, yakni rumah ansar, yakni sebaik-baik golongan ansar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Usaid As-Sa'idi, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik duril ansar, rumah ansar, yakni kalangan ansar, ialah Banu Najjar, yakni orang-orang Banu Najjar. Bau ma yajuz min iqtiyabi ahli al-fasad war riyab. Ini bab keharusan mengumpat orang-orang yang tidak baik dan orang-orang yang meragukan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair bahawa Aisyah menceritakan kepadanya, ada seorang lelaki meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk bertemu dengan baginda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzanu lahu," izinkanlah kepadanya. "Bi'sa akhul ashirah atau ibnul ashirah," dia adalah yang paling jahat dari kalangan kumpulannya. Falamma dakhala, bila orang itu masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, alana lahul kalama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlembut dalam percakapannya dengan orang itu. Saya pun berkata, wahai Rasulullah, engkau telah katakan apa yang telah engkau katakan kepadanya yang di sebelum itu, kemudian engkau berlembut dalam kata-kata terhadapnya, kepadanya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, wahai Aisyah, orang yang paling teruk ialah orang yang ditinggalkan manusia, tarakau ataupun wada'ahu, maknanya sama, ditinggalkan orang, ittiqa'a fuhshihi, kerana takutkan kekasaran bahasanya. Babun namimah minal kabair. Ini bab namimah, ini mengacum itu termasuk dalam dosa besar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW keluar dari salah satu hitanil Madinah, kebun di Madinah. Dia pun terdengar suara dua orang manusia yang sedang diseksa dalam kubur mereka masing-masing. Dia pun berkata, kedua mereka sedang diseksa, dan tidaklah mereka diseksa kerana sesuatu yang besar, kerana sesuatu yang besar ataupun susah untuk dijaga. Wa innahu lakabir, padahal sesungguhnya apa yang diabaikan itu adalah besar. Kana ahaduhuma, salah satunya ialah dia tidak menjaga dirinya dari air kencingnya. Wa kana al-akhar, dan yang seorang lagi kesana kemari, yamshi bin namimah, yakni membawa acuman.
thumma da'a bi jaridatin, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta jaridah, yakni pelepah tamar, fakasaraha bi kasratain, maka baginda membelah dua, kasratain ataupun thintain, lebih kurang lah makna dia tu. Satu belahan itu diletakkan pada kubur yang ini, dan satu lagi pada kubur yang satu lagi tu, yang ini pula. Faqala la'allahu, baginda bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam taybasa, mudah-mudahan akan diringankan azab kedua mereka selama mana belahan tadi, pelepah tamar itu tidak kering. Bau mayukrahu minan namimah, ini bab larangan minan namimah, mengacung. Dan firman Allah, hammazim masya'im binamim, hammazim masya'im binamim, wailul likulli humazatil lumazah. Yang hammaz, masya'im binamin, hammaz yang mengadu domba, yang mengacung. Wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan untuk setiap orang humazah, yang mengadu domba, lumazah ataupun mencela orang, mengacung. Imam Bukhari mentafsirkan semua itu dengan satu saja, yaitu yahmizu wa yalmizu wa ya'ibu, sama saja semuanya itu maknanya, yaitu orang yang mengacung, yalmizu mengisyarat dengan isyarat yang tidak baik kepada seseorang itu, wa ya'ibu dan mencela seseorang, itu maknanya semua itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Hammam, katanya kami bersama Huzaifah, lalu orang katakan kepadanya bahawa ada seorang lelaki mengangkat cerita kepada Uthman, yakni Sayyidina Uthman, yakni secara falsulah, secara tidak benar. Faqala lahu Huzaifah, Huzaifah pun berkata kepadanya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk ke dalam syurga qattat, yakni orang yang mengacung, atau orang yang mengadu domba. Babu qaulillah, ini bab firman Allah, wajtanibu qaulaz zur, hindarilah kata-kata dusta. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya dan kejahilan, falaisa lillahi hajah, Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makan minumnya. Ahmad berkata, ada seorang lelaki telah memahamkan kepada saya isnadnya, ini isnad hadis ini, bahawa maqila fi dzil wajhain. Ini bab apa yang disebutkan tentang dzil wajhain, orang yang mempunyai dua muka, yakni talam dua muka. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, engkau akan dapati orang yang paling teruk pada hari kiamat nanti di sisi Allah. Orang ialah orang yang mempunyai dua muka, yakni talam dua muka, yang datang kepada mereka ini satu golongan orang dengan satu muka, dan pergi kepada golongan yang lain dengan muka yang lain. Bahawa man akhbara sahibahu bima yuqalu fih, ini bab orang yang menceritakan kepada kawannya apa yang dikatakan tentangnya, apa yang dikatakan terhadapnya. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, katanya Rasulullah SAW telah membahagi suatu pembahagian lah, yakni bahagi harta. Maka ada seorang Ansar berkata, demi Allah, Muhammad tidak mahukan dengan pembahagiannya itu wajah Allah, yakni Muhammad tidak ikhlas dalam pembahagiannya itu. Saya pun pergi kepada Rasulullah, saya ceritakan kepadanya, maka berubahlah wajahnya.
Faqala, seraya bagi, waqala di sini dalam setengah nuskhanya faqala, seraya baginda berkata, rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Musa, sesungguhnya dia telah diganggu, disakiti dengan gangguan yang lebih lagi daripada ini. Fasabara, tetapi dia telah bersabar. Bahwa yukrahu minat tamaduh, ini bab larangan larangan memuji orang, larangan memuji orang. Diriwayatkan daripada Abi Musa, katanya Nabi SAW telah mendengar seorang memuji seorang yang lain, dan dia berlebih-lebihan dalam pujiannya itu. Faqala, maka Nabi SAW pun bersabda, ahlaktum, kamu telah membinasakan. Ataupun Nabi SAW berkata, qata'tum zahra rajul, kamu telah memotong belakang orang itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada tadi juga daripada Abi Bakrah, bahawa ada seorang lelaki disebut dekat Nabi SAW. Maka ada seorang lelaki puji dia dengan baiklah, puji dia. Nabi SAW pun kata, engkau telah potong leher kawanmu itu. Dia katanya berkali-kali. Nabi SAW kata begitu berkali-kali. Kalau kamu nak puji juga, maka katalah, saya rasa begini-begini. Kalau dia berasa bahawa orang itu begitu, wa hasibuhu Allah, dan Allah lah yang mengetahui keadaannya yang sebenar. Wala yuzakki 'ala Allahi ahadan, dan tidaklah boleh seseorang itu membersihkan seseorang atas nama Allah. Wa qala Wahib an Khalid, Wahib dalam riwayatnya daripada Khalid, dia kata wailak, yang di tempat waihak tadi, waihak wailak, tukar tu. Bau man athna ala ahadin bima ya'lam, ini bab pujian seseorang terhadap seseorang yang lain dengan apa yang diketahuinya. Sa'ad berkata, tidak pernah saya mendengar Nabi SAW berkata untuk seseorang dalam keadaan dia berjalan di muka bumi bahawa dia adalah ahli syurga, kecuali kepada Abdullah bin Salam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW ketika baginda menyebutkan tentang kain apa yang disebutnya, Abu Bakar pun berkata, wahai Rasulullah, kain saya ni panjang sebelah, kain saya ni labuh sebelah. Yasqutu itu makna jatuh sebelah, maksudnya labuh sebelah lah. Qala innaka lasta minhum, engkau tidak termasuk di kalangan mereka. Babu qaulillah, ini bab firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah menyuruh kita melakukan keadilan dan ihsan, melakukan budi yang baik, budi baik. Wa qawlihi innama baghyukum ala anfusikum, dan firmannya yakni kederhakaan kamu itu akibat buruknya kembali kepada kamu juga. Wa man bughiya alaihi, dan orang yang dizalimi, la yansurannahu Allah, pasti Allah akan menolongnya. Wa tarki, dan ini bab meninggalkan, ini bab tidak membangkitkan, menimbulkan kejahatan terhadap seseorang muslim atau kafir. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi SAW berada sekian-sekian lama di mana baginda berasa dia telah pergi kepada istrinya, ahli keluarganya, padahal dia tidak pergi. Aisyah berkata, pada suatu hari Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah menjawab kepadaku tentang suatu perkara yang aku tanya dia berhubung dengannya.
Dua orang lelaki telah datang kepadaku, yang seorangnya duduk dekat kaki aku dan yang seorang lagi dekat kepalaku. Yang berada dekat kakiku itu berkata kepada yang berada dekat kepalaku, apa hal dia ni? Apa kena dengan dia ni? Qala, maka berkata hak dekat kepala itu matbub, yakni maksudnya kena sihir, dia kena sihir. Qala, yang dekat kaki itu tanya, wa man tabbahu, siapa menyihirnya? Qala, jawab hak dekat kepala itu, Labid bin Asam. Qala, pada apa? Yang ni tanya pula, pada apa dia sihirkan itu? Guna apa? Qala, fi juffi tal'ati dhakarin fi mushtin wa mushaqatin tahta ru'ufatin fi bi'ri dhi arwan. Dalam apa? Pada apa dia sihir itu? Pada juffi tal'ah, yang ni dalam apa ni, bekas ataupun seludan apa ni, mayang tamar, seludan, dalam seludan tamar itu, pokok kurma, jantan, fi mustin, pada sikap sisir, wa musyaqatin, dan benang-benang yang apa ni, tercabut ataupun yang lebih daripada yang dipintal itu, yang di apa ni, tenun itu, yang ditenun itu. Tahta ru'ufatin, di bawah satu batu besar dalam telaga Dhi Arwan. Maka Nabi SAW pun pergilah, dia pun kata, inilah telaga yang ditunjukkan kepadaku itu. Ka'anna ru'usa nakhliha, yakni kepala pokok kurma dekat tu, dekat telaga tu, macam kepala syaitan. Wa ka'anna ma'aha nuqa'atul hinna, dan airnya macam air perahan daun inai. Fa amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan supaya dikeluarkan. Maka dikeluarkanlah apa ni, barang yang disihir itu. Aisyah berkata, aku pun berkata, wahai Rasulullah, kenapa tidak? Beliau maksudkan, Aisyah maksudkan tidak tu, tidak apa, tanasyarta, engkau apa ni, balas balik, kenapa engkau tidak hantar balik? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Allah, maka dia telah memberikan kesembuhan kepadaku, dan aku pula tidak mahu menimbulkan kekacauan ataupun kejahatan terhadap orang. Aku pula tidak mahu membangkitkan suasana ataupun keadaan haru biru di kalangan orang ramai. Qalat, kata Aisyah, Labid bin Asam adalah seorang lelaki dari Bani Zuraiq. Dia adalah sekutu bagi orang Yahudi. Bawma yunha 'anit tahasud wat tadabur, ini bab larangan daripada berhasad dengki, dan wat tadabur, benci membenci satu sama lain. Dan firman-Nya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung daripada kejahatan pendengki bila dia berdengki. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, iyyakum wadh-dhann, jauhilah daripada berprasangka. Janganlah kamu berprasangka, kerana prasangka itu adalah apa ni, cerita yang paling dusta. Wala tahassasu, jangan kamu mencari-cari keaiban orang. Wala tajassasu, jangan kamu mengintip orang. Wala tahasadu, jangan kamu saling berdengki. Wala tabaghadu, jangan kamu saling benci membenci, jangan kamu benci membenci. Wala tadabaru, jangan kamu saling berpaling belakang, yakni bencilah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah bersaudara. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu saling membenci, jangan kamu berdengki di antara satu sama lain, jangan kamu tadabaru, berpaling belakang,
di antara satu dengan yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah bersaudara. Tidak halal kepada seseorang muslim itu meninggalkan saudaranya, lebih daripada 3 hari, yakni meninggalkan bercakap dengannya kerana marah, lebih daripada 3 hari. Bab firman Allah, firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, hindarilah daripada banyak prasangka. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wazan, elakkan dirimu ataupun jauhilah, hindarilah daripada prasangka, kerana prasangka itu adalah cerita yang paling dusta. Wala tahassasu, jangan kamu mengintip keaiban orang. Wala tajassasu, jangan kamu mengintip orang. Wala tanajashu, jangan kamu melakukan tanajus, yakni pura-pura mahu membeli sesuatu barang padahal tidak mahu, dengan tujuan menarik perhatian orang. Wala tahasadu, jangan kamu saling berdengki. Wala tabaghadu, jangan kamu benci membenci. Wala tadabaru, jangan kamu berpaling belakang, yakni berkelahi, balah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah bersaudara. Bahwa yakunu fi dhanni, ini apa yang ada dalam zan itu, ataupun dalam setengah nuskhanya bahwa yajuzu minadh-dhanni, yang diprasangka yang diharuskan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi SAW bersabda, ma azunnu fulanan wa fulanan, aku rasa fulan itu tidak mengetahui apa-apa tentang agama kita. Waqala Laits berkata, mereka berdua itu adalah 2 orang munafik. Riwayat yang lain pula, Aisyah berkata, Nabi SAW masuk ke rumahku pada suatu hari. Dia berkata, wahai Aisyah, aku rasa fulan itu tidak mengetahui agama yang kita pegang ini, agama yang kita anuti ini. Babu satril mu'min ala nafsih, ini bab mukmin, orang mukmin menutup kekurangan ataupun kesalahan dirinya. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang secara terbuka, yakni mengakui kesalahan dan dosanya. Sesungguhnya di antara kegilaan juga, yaitu seseorang melakukan sesuatu amalan pada waktu malam, bila pagi padahal Allah telah menutup dosa ataupun kesalahannya itu, dia pula berkata, wahai fulan, malam tadi saya telah melakukan sekian-sekian, yakni dosa. Padahal sepanjang malam Allah telah menutupinya, Tuhannya telah menutupinya. Bila pagi dia pula yang membuka tabir ataupun penutup yang Allah tutupkan ke atasnya. Diriwayatkan daripada Safwan bin Muhriz bahwa ada seorang lelaki bertanya Ibnu Umar, bagaimana engkau telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang najwa? Tentang najwa, yakni bisikan ataupun perbualan secara sulit yang berlaku di antara Allah dengan hambanya pada hari kiamat nanti. Itu yang dimaksudkan dengan najwa di sini. Qala, kata Ibnu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadnu ahadukum min rabbih, seseorang dari kamu akan hampir kepada Tuhannya sehingga Allah melindunginya, sehingga Allah melindungi, hatta yad'a kanafahu alaih, sehingga Allah melindunginya,
Fayaqulu, Allah Subhanahu wa taala pun berkata, engkau telah lakukan sekian-sekian. 2 kali. Orang itu berkata, ya. Dia berkata pula, engkau telah lakukan sekian-sekian, yakni kesalahan. Orang itu berkata, ya. Dia mengakuinya, jadi mengakui kesilapan yang telah Allah SWT sebutkan itu. Kemudian dia berkata, inni satartu alaika fid dunya, aku telah menutup kejahatanmu itu di dunia, dan sekarang hari ini aku mengampunkan kesalahanmu itu untukmu. Babul kibri, ini bab kibr sekatanya. Ini babu al-ghibah, masih lagi termasuk di dalam bab adab nih. Adab di antara perkara yang menyempurnakan, mencantikkan seseorang itu apa? Itulah adab. Adab maknanya perhiasan dalaman diri seseorang itu. Kalau pakaian, perhiasan luaran, ya, jadi comel seseorang itu bila memakainya. Adab ni, bila dia ada adab ni, comel lah peribadi dia, jiwa dia, diri dia tu. Sebelum ni Imam Bukhari sebut pasal adab ni, yang ni perkara-perkara yang patut dibuat, ya, jadi comel seseorang itu kalau dia buat. Sekarang ni dia nak cerita pula, bermula daripada ni, dia nak cerita pula apa yang perlu ditinggalkan. Ada juga kalau tidak tinggal beberapa perkara ni, jadi huduh juga, jadi tak comel juga, tidak beradab juga. Ni hak kena tinggal. Hak sebelum pada ni kena buat, hak ni kena tinggal. Di antara hak kena tinggalnya kemudian sifat buruk, sifat-sifat yang buruk lah, iaitu mengumpat. Inilah bab mengumpat. Mengumpat. Dan firman Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'da, janganlah sebahagian dari kamu mengumpat sebahagian yang lain, hingga kepada firman-Nya Rahim, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Itu ayatnya sampai ke situ. Jadi Allah SWT kata, adakah kamu suka makan daging saudara kamu yang sudah mati, yang ni bangkai dia? Tentu sekali tidak suka. Dan dalam hadis Mi'raj itu, Nabi SAW menceritakan orang yang mengumpat ni dia makan bangkai. Hak daging molek ada, dia tak makan, dia makan hak busuk, hak bangkai. Ni saling menyokonglah hadis-hadis itu dengan hak ni, dengan ayat Quran ni. Yang ni kalau mengikut apa ni keterangan Syah Waliullahnya di alam misal itu, gambaran bagi mengumpat ni iaitu daging yang busuk, daging yang busuk. Orang yang mengumpat seseorangnya dia makan daging busuk tu di alam misal. Mengumpat itu apa? Ni apa ni dalam kitab kita ni nombor 8 ni ada sebut. Babu apa ni yang kita babul ghibati, dia sebut fi bayani tahrimil ghibah, menyatakan haram mengumpat. Haram mengumpat. Ghibah bukan ghaibah, tapi ghibah dengan bagi bawah ghin itu. Apa makna mengumpat? Yang ini menyebutkan tentang seseorang muslim yang tidak melakukan dosa secara terbuka di belakang dia, tidak depan dia. Bima yakrahu, apa ni sebutkan apa yang dia tidak suka. Orang Islam tu dia tidak biasa, tidak terkenal sebagai seorang yang fasik, orang yang jahat, tidak. Tiba-tiba adalah sesuatu kejahatan dia tu, kita cerita ke orang,
Tidak depan dia, dan dia tidak suka. Hak kita cerita tu memang betul, dia ada salah, dia ada buat tak molek, memang betul. Itu orang panggil ghibah. Dia memang buat salah, tapi kesalahan itu tidak biasa dia lakukan. Dia pula tidak buat secara terbuka, tidak menyuhur dengan waktu itu, tidak. Tidak maklumlah dia ni melakukan kejahatan itu secara terbuka, secara nyata. Cuma ada berlaku kesalahan itu, kesilapan itu, ataupun dosa itu daripada dia. Dia tidak suka kalau orang royak tentang kesalahan dia tu kepada orang. Tiba-tiba satu orang tu cerita kepada orang lain tidak depan dia. Memang betul dia ada buat. Itu dikatakan ghibah. Kalau tak betul, itu bukan ghibah tetapi buhtan. Tak betul, memang dia tak ada buat silap pun, kita kata dia buat silap. Itu lebih lagi, itu namanya buhtan. Hak ni memang dia ada buat. Setara hak dia ada buat pun kita tak boleh kata, tak boleh sebut, tak boleh cerita ke orang. Babul ghibah, firman Allah, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Imam Bukhari buat mari hadis ini, hadis tentang namimah. Sedangkan tajuk dia buat tajuk ghibah, mengumpat. Sedangkan hadis ini fakana yamshi bin namimah. Namimah maknanya mengacung. Lain mengacung. Mengacung ni nak suruh nak pelaga orang supaya panah, supaya bala. Hak kami itu tidak kata, maknanya buhtan, gunakan buhtan. Ataupun dia ada kesilapan sikit, lepas tu panah biar panah. Itu mengacung. Lain. Bapa Imam Bukhari buat mari hadis ni? Jawapannya ada dalam setengah-setengah hadis itu disebutkan tempat namimah tu ghibah. Sebab itu Imam Bukhari buat tajuk. Dia nak isyarat kepada dalam setengah tarik hadis ini ada sebut lafaz ghibah. Satu. Yang kedua, namimah ataupun ghibah, kedua-duanya tak boleh. Kedua-duanya menimbulkan akibat yang tidak baik. Akibat yang tidak baik, membawa akibat yang tidak baik. Dengan sebab itu tak boleh. Kedua-duanya dosa besar berlaku. Sebab itu Imam Bukhari buat bagi hadis ni. Kemudian hadis ini kita sudah selalu jumpa dah. Apa yang nak cerita di sini? Apa? Iaitu menyebabkan seseorang itu diseksa, dia azab dalam kuburnya kerana dia mengumpat ataupun dia melakukan namimah, yang ini dia mengacung. Dengan sebab itu tak boleh. Dan diseksa-seksa dalam kubur gapo ni ataupun di akhirat ni, tentulah perkara tu dosa besar. Kalau tidak diseksa lagu tu. Kalau dosa kecil tidak siapa seksa lagu tu. Acalah tu dosa besar. Sebab itulah Imam Bukhari dia buat babul ghibah, dia tidak sebut hukum dia tu. Sebab apa? Sudah tahu dah hukum dia. Dah kalau seksa dalam kubur, kita sudah maklum dah kalau seksa-seksa ni dia dosa besar. Apalagi Allah SWT larang, la yaghtab, jangan mengumpat. Bila Tuhan larang, asalnya memberi makna haram. Dengan sebab itu dengan sendirinya kita boleh faham sini takdirnya, babul ghibah babun fi bayani tahrimil ghibah. Kita boleh simpulkan daripada ni lah. Kemudian yang lain-lain itu kita sudah bincang dah. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud duril ansar. Khairud duril ansar, sebaik-baik kalangan ansar. Yang ni dur, ini orang panggil dalam balaghah itlaqil hal, itlaqil mahal wa iradatil hal. Itlaqil mahal wa iradatil hal, sebutkan tempat tetapi bukan dimaksudkan tempat, tetapi yang menduduki tempat itu. Dur maknanya dar, rumah, kawasan rumah. Dur yang dimaksudkan bukan kawasan rumah itu sendiri, tetapi orang-orang yang duduk di kawasan itu. Sebab itu kalangan, kita terjemah kalangan, sebaik-baik kalangan ansar. Ini orang panggil itlaqil mahal wa iradatil hal, termasuk dalam majaz mursal.
majaz mursal. Apa sebab Imam Bukhari buat tajuk ni? Lepas tu dia mari hadis Abi Usaid. Nabi SAW kata sebaik-baik kalangan Ansar ialah Banu Najjar. Banu Najjar, hak itulah yang paling baik. Maksud dia nak cerita hak ni, lagu ni adakah makna mengupak? Mengupak ke mana? Secara tidak langsung, apabila kita puji satu orang, bermakna kita keji orang lain. Takut-takut jadi gitu. Apabila dia puji Banu Najjar, inilah hak paling baik, hak lain itu kurang baik lah. Lepas tu adakah apabila kita sebut kurang baik orang lain ni, dia senang, dia suka? Tentu dia tidak suka. Apabila dia tidak suka, apakah bermakna mengupak tu? Tidak. Tidak bermakna mengupak lagu ni. Tidak termasuk dalam mengupak. Tidak kita kata secara halus, secara sini, tidak. Hal tu terhenti kepada niat kita. Nabi SAW tidak niat nak merendah-rendahkan orang lain, nak menguraikan orang lain, tidak di sini. Dia nak cerita hak sebenar. Hak sebenar adalah sifat-sifat dia tu. Kalau orang lain nak baik, turutlah, tengoklah apa yang ada pada Banu Najjar itu. Kenapa siapa dia tu dipuji oleh Nabi SAW gitu? Bau ma yajuz min ightiyabi ahli al-fasad wal riyab. Hak tadi mengupak tak boleh. Ni ada pula hak mengupak, hak boleh pula, hak harus. Iaitu kalau orang yang tidak baik dan orang-orang yang meragukan, boleh kita sebut tentang dia tu. Mana kalau dia dengar, dia marah juga. Tapi kita cerita ni kerana ada maslahat lain untuk kebaikan orang. Kalau kita tidak rayak tentang dia tu, boleh jadi orang lain kena pula ke dia. Dia tu penipu. Kita rayaklah tentang dia menipu kita ke dia menipu orang tu ke. Setakat orang kita tahu. Itu tidak orang panggil mengupak tu lagu tu. Nabi SAW sendiri, bila orang tanya dia, nak mana ni? Orang ni ke ni mari minta dia ni. Nabi SAW rayak, ni dia gini sifat dia. Hak ni dia gini sifat dia. Yang dia sebut tu kurang molek lah kiranya. Hak ni sesak terlajak. Hak ni pula tak letak tukar. Tukar kat atas bahu sama. Tu maknanya kalau tuan dia dengar tu tak sedap lah. Tapi dia sebut gitu untuk kebaikan tu, untuk kebaikan perempuan. Tak apa, tu tidak mengupak tu orang panggil tu. Tidak mengupak. Apatah lagi kalau orang-orang yang memang jahat, ahli fasad, orang-orang yang tak baik, orang-orang yang meragukan. Jadi kita boleh sebut setakat yang kita tahu tentang dia tu untuk menjaga orang ramai, menjaga orang lain daripada kejahatan dia tu. Nak suruh orang beringat. Ni cerita Aisyah. Sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah. Iaitu ada seorang mari nak jumpa dengan Nabi SAW. Nabi SAW pun kata benarkan dia. Sambil itu dia kata bi'sa akhul ashirah. Dia ni hak paling jahat di kalangan dia. Di kalangan puak dia hak ni hak paling jahat. Bila orang tu mari depan dia, dia manis muka pula, kecek molek, dia layan pula. Aisyah pun kata, apa ni? Tadi engkau kata dia ni paling jahat di kalangan dia. Lepas tu bila mari engkau berlembut pula, kecek molek pula dengan dia. Macam mana? Dia kata, Aisyah, hai Aisyah, bukankah orang yang paling baik, orang yang paling jahat, orang yang paling tidak baik, iaitu orang yang mana orang lain tinggal dia, tak sejumpa dengan dia, takut kena kata-kata dia yang kasar tu. Hak itulah yang paling tak molek. Maknanya kecek kasar, kalau pergi depan dia mesti kena pedah, jenis kecek pedah, tajam, jenis perli, jenis sindir begitu. Tu paling tidak baik, paling tidak molek. Jadi aku tidak lagu tu. Selagi kita hidup, kita kena bergaul dengan orang yang tidak baik pun dengan cara yang baik juga. Tetapi kita kena tahu dia tu tidak baik hakikatnya, baru kita tak kena. Bukan makna buat baik ni dia jahat pun kita buat baik semacam sampai kita lupa. Lagu tu tak boleh. Lagu tu ni kita tahu hakikat dia, tapi kita secara zahirnya melayani dia, bergaul dengan dia dengan baik, dalam keadaan beringat. Memang apa yang berlaku kepada dia ni, Uyainah bin Hisn, di zaman Sayyidina Abu Bakar, dia ni munafik. Zaman Sayyidina Abu Bakar dia murtad. Zaman Sayyidina Abu Bakar.
Apa yang Nabi SAW kata tu memang berlaku. Ada tujuan dia kata nak suruh orang lain beringat. Lama kan suruh apa-apa tugas, apa-apa jawatan kepada dia, beratlah kalau tu. Itu tujuan cerita tu. Walau bagaimanapun kata-kata yang kesat, bahasa yang kasar itu tidak disenangi oleh Nabi SAW. Hak tu paling tak baiklah orang tak boleh pergi dekat dia. Pasal apa? Kalau pergi dekat dia kenalah kata-kata dia. Babun namimati minal kabair, ini bab acuman itu termasuk dalam dosa besar. Mengacung itu termasuk dalam dosa besar. Ini mengacung pula. Hadis tadi juga. Mengacung tu yakni mengadu domba. Itulah yang dikatakan mengacung. Kena seksa dalam kubur juga. Tak boleh juga. Ni sifat ni tak boleh ada, kena buat. Kalau ada kena buat. Sebab apa? Jadi huduh peribadi seseorang itu, jadi huduh, jadi tidak baik kalau ada ni. Hadis tu juga bahawa yukrahu minan namimah, ini bab larangan. Tadi dosa besar, lepas tu larangan pula, lagilah tak boleh. Mana berlapis-lapis disebut tidak baiknya, tidak moleknya acuman itu, mengacung itu. Dan di bab mari firman Allah SWT, hammazim masya'im binamim wailul likulli humazatil lumazah, yang ini kecelakaan disebutkan. Dan sifat-sifat orang yang tidak baik ni disebutkan oleh Allah SWT, membawa kecelakaan kepadanya. Imam Bukhari mentafsirkan semua itu dengan sama saja. Hak ni semua ni makna sama. Lepas tu ceritanya ada seorang mengangkat cerita ni, maknanya membuat report lah kepada Sayyidina Uthman, report yang tak betul, cerita tentang orang ni buat gini. Huzaifah pun berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga qattat, maknanya orang yang mengacung, orang yang menguduh orang. Ini apa yang berlaku di Kufah, sehingga adik-beradik susu dengan Sayyidina Uthman itu dituduh minum arak lah, macam-macam dituduh, padahal tidak pun. Wa biqaulillah wajtanibu qaulaz zur, ini bab firman Allah, hindarilah kata-kata dusta, kata-kata yang palsu. Sama ada berupa saksi ke, jadi saksi ke, palsu ke, ataupun kata-kata cakap bohong ke, semuanya tak boleh. Bawa ajaran yang tak betul ke, tak boleh berlaku. Kena hindari hal tu. Tadi hak mengumpat, hak tu lepas tu mengacung, ni kata-kata dusta, pelawak, kecek tak betul. Riwayat daripada Abu Hurairah, sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya, kata-kata dusta, qaul az-zur, kata-kata dusta, ataupun ajaran yang palsu, ajaran yang salah, dari segi kepahamannya, lepas tu dari segi amalan pula, duduk beramal dengan waktu pula. Wal jahlah, dan tidak meninggalkan kejahilan, tidak berusaha nak melepaskan diri daripada kejahilan, puas hati, tak apa dengan jahil pun tak apa, biar jahil. Orang yang tidak meninggalkan hak tu, kalau dia puasa pun Allah SWT tidak nak dia meninggalkan makan minum dia berlapar, tidak nak. Hak zahir tu tidak nak. Hak dia naknya apa dia? Hasil daripada puasa tu, tahan diri tu, kawal diri tu. Begitu juga ni. Jadi kalau tidak boleh kawal diri, duduk bercakap dusta ke apa, tak ada faedah. Yang ni maksud daripada puasa tu tidak sampai. Inilah yang dikatakan dalam Quran, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah binatang yang dikurban itu, daging dia tu tidak sampai kepada Allah. Allah SWT tidak nak buat apa tu. Tetapi hak sampai kepadanya, yakni hak Allah SWT terimanya, hak dia naknya, iaitu at-taqwa minkum, ketakwaan daripada kamu. Serupa juga puasa tu, hak zahir tu tidak nak. Hak zahir tu
baik adalah pengajaran untuk kita, untuk manusia, hak zahir itu. Faedahnya untuk kita, kepada Allah SWT tak ada apa. Allah SWT tidak nak tinggal makan minum. Hak naknya kepada dia meninggalkan hak ni, 2-3 perkara ni. Artinya tak salah berada dalam kejahilan, berada dalam kepalsuan, berada dalam kedustaan, itu hak tu tak sah. Qala Ahmad, siapa yang dituk guru kepada Imam Bukhari ni namanya Ahmad bin Yunus, bukan Imam Ahmad bin Hanbal tu. Qala Ahmad di sini itu Ahmad bin Yunus tadi. Haddatsana Ahmad bin Yunus. Afhamani rajulun isnadahu. Afhamani rajulun isnadahu. Ada seorang lelaki telah memahamkan kepadaku isnadnya. Yani isnad hadis ini. Apa makna? Ada beberapa pendapat. Satu pendapat mengatakan afhamani rajulun isnadahu. Rajulun yang dimaksudkan itu ialah tok guru dia. Nah, siapa dia? Tok guru dia ni iaitu Ibnu Abi Dhi'b. Rajul itu. Dan tangkir di situ litta'zim. Nakirah di sini rajulun ini iaitu litta'zim. Yani tok guru dia tu dia perbesarkan, perhebatkan tok guru dia. Tok guru dia itulah yang telah memahamkan isnad hadis ini kepadanya. Itu satu. Yang kedua, Ahmad bin Yunus ini dia tidak dengar molek hak tok guru dia sebut. Terlepas hak tok guru dia sebut tu, terlepas tu dia tidak dengar molek ataupun dia terlupa. Lalu kawan dia cerita kepada dia, ya tok guru dia di Ibnu Abi Dhi'b ni cerita begini gini. Maka dia fahamlah. Yani dia tidak faham secara langsung daripada tok guru dia Ibnu Abi Dhi'b itu, kerana pada masa tu dia terlupa ataupun dia tidak jelas, tak jelas, dia tidak dengar molek, dia dengar melalui orang lain cerita tentang sanad ini. Itu pendapat yang kedua, boleh berlakulah. Bau maqila fi dzil wajhain, yang talam dua muka. Apa yang disebutkan berhubung dengan talam dua muka, yakni orang yang bermuka-muka. Nabi SAW bersabda, engkau akan dapati orang yang paling buruk, paling jelek di akhirat nanti di sisi Allah ialah orang yang mempunyai dua muka. Yang pergi dengan golongan ni dengan satu muka, pergi dengan golongan ini dengan satu muka yang lain pula. Yang ni tak boleh bermuka-muka. Orang yang bermuka-muka tu dia tidak ada peribadi. Orang yang ada peribadi dia tetap dengan pendirian dia. Dia tidak kata nak ambil hati hak ni, nak jaga hati hak ni. Hak pendirian dia tu dia nyatakanlah pendirian dia. Hak tu dia nyatakan. Sebab apa? Apa ni orang yang mempunyai dua muka ni tidak molek. Banyak ni. Satunya susah nak kira. Tak boleh nak harap. Kita harap ke dia, kamak kau dia setia dengan kita, dia baik dengan kita, rupanya dia kondu. Susah. Itu satunya. Yang keduanya, ni orang yang tidak ada peribadi, tidak ada pendirian. Kalau dia ada pendirian, mesti dia pilih salah satu cara. Ni bila dia tidak lagu tu, maknanya dia tidak ada pendirian. Yang ni Nabi SAW naknya orang Islam ni ada pendirian, ada prinsipnya. Tidak bermuka-muka. Muka-muka ni banyak pula. Muka-muka kerana nak sesuatu ke, pergi mengampu dengan orang tu, pergi buat baik dengan orang tu, pergi semayang sekali dengan orang tu, kerana nak sesuatu benda, nak sesuatu kedudukan, nak sesuatu jawatan. Itu pun muka-muka juga. Tak boleh juga. Bau man akhbara sahibahu bima yuqalu fihi. Orang kata benda tak molek kepada orang yang kita kenal, kita pergi cerita kepada dia, boleh ke tidak? Dari segi agama nak cerita boleh, baguslah cerita tu. Boleh jadi kalau dia betul-betul salah, dia boleh baiki. Atau kalau dia tidak salah, dia boleh cerita hak sebenarnya tujuan dia buat tu lagu ni. Tujuan dia buat tu salah faham lah. Dia boleh cerita, jadi hilang kekeliruan. Tak boleh kita kata orang cerita tak molek tentang dia, kita buat senyap. Jadi mana dia nak tahu? Boleh jadi dia tidak sedar, dia tak khabar pun yang dia buat tu silap,
ataupun menyakiti orang, boleh jadi. Ataupun dia buat gitu memang dia sedar, tapi dia ada prinsip dia, pendirian dia sendiri. Dia ada pendirian dia sendiri. Inilah ni cerita ni. Nabi SAW bagi suatu pembahagian, lalu ada orang Ansar. Ini pun Ansar ini bukan makna Ansar golongan Ansar yang terpuji itu, tidak. Di kalangan Ansar ni pun ada juga hak tidak juruh tu, ada juga hak tidak juruh. Setengah ulama mengatakan yang ni rajulun minal Ansar ini munafik. Ada juga yang mengatakan rajulun minal Ansar ini asalnya perangai dia tidak juruh lagu ni lah, siapa kata lagu ni lah, tapi kemudiannya dia baik pula. Sebab itu tidak disebut nama. Kalau sebut nama orang tahu siapa bila-bila, sedangkan dia berubah dah. Boleh jadi berlaku. Dia kata Muhammad tidak ikhlas ni cara bagi lagu ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ni? Ibnu Mas'ud berkata, aku pun pergi cerita kepada Rasulullah, berubah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Dia kata semoga Allah merahmati Musa. Dia doa kepada Musa pula. Pasal apa? Musa telah diganggu, disakiti lebih lagi daripada hak ni, tapi dia sabar. Tapi dia sabar. Maknanya dia ni pun ikut cara Nabi Musa jugalah. Moga dia pun Nabi juga. Kalau kata lagu ni gitulah, sabar begitulah. Nabi Musa orang ganggu lagu mana, orang kata sakiti dia dengan cara lagu mana, macam-macam kata. Sampai akhirnya kata dia ni mempunyai batu yang besar, penyakit buruk, orang kata. Siapa gitu? Jadi bolehlah kita sebutkan kepada seseorang itu apa yang orang kata tentang dia, hak tak baik, boleh. Tidak bermakna ini nak mengadu domba, tidak bermakna ini nak mengacung, jadi nak menimbulkan kemarahan orang ni kepada hak tu pula, tidak makna lah gitu. Jadi pandai-pandailah cara kita cerita tu, pandai-pandailah. Bau ma yukrahu minat tamaduh. Ini bab larangan memuji-muji. Puji berlebih-lebihan lah. Itu larang. Diriwayatkan daripada Abi Musa, kata dia Nabi SAW mendengar satu orang puji satu orang lain dan berlebih-lebih dia dalam pujiannya. Dia pun kata, kamu telah membinasakan, ataupun kamu telah memotong belakang orang tu, yang ni orang yang kamu puji tu, matilah dia. Tak boleh lagu tu puji lebih-lebih, tak boleh. Tapi puji ni Nabi SAW sendiri pun ada puji sahabat-sahabat dia. Puji tu biar sedang molek lah, biar kau menaikkan semangat, menguatkan jiwa dia, sekadar tu. Jangan puji tu siapa jadi lagu lain lah, jadi punah dia, tak sing lah. Ini daripada Abi Bakrah pula, dia kata ada satu orang disebutkan di hadapan Nabi SAW, maka ada orang lain puji dia. Nabi SAW kata, engkau telah memotong atau memenggal leher sahabatmu tu, kawanmu itu, berkali-kali. Dia kata gitu. Maknanya macam bunuh dia lah ni, bunuh dia. Tak boleh lah gitu. Ada kalanya orang ni terbunuh dia dengan kita mencela dia, kita lemahkan semangat dia, kita kata huduh kepada dia, dia patah hati juga. Ada juga. Ada orang maknanya dia patah hati, ataupun dia jadi rosak dengan cara lagu mana? Dengan cara kita puji dia. Ada juga. Dengan sebab itu tak boleh lah. Kalau nak puji juga, kalau nak kata juga, katalah lagu ni saya rasa dia tu gini-gini. Jangan maknanya kita kata putus. Siapa balah pula dengan orang. Padahal orang yang kita puji sangat tu belum tentu lagi akhirnya lagu mana. Jadi kalau kita fikir dia tu baik, kita kata saya rasa dia ni baik gini-gini. Hak sebenarnya yang mengetahui keadaan dia, yang menghitung hakikat dia, ya ialah Allah. Tidak boleh seseorang itu membersihkan seseorang atas nama Allah, tak boleh. Dalam riwayat Wahib dia kata wailak, terukmu. Maknanya wailak itu makna teruk engkau. Waihak,
Mana ringan sikit waihak itu. Wailak itu mana lebih berat lagi. Bau man athna ala ahadin bima ya'lam. Ini kalau kita puji seseorang tentang apa yang kita tahu, boleh ke tidak? Boleh. Mana kita puji di belakang dia, kita cerita kepada orang dia ni bagus gitu, setakat yang kita tahu. Jangan lebih-lebih. Jangan kita jazam, jangan kita siapa sakit lah kerana orang kata kepada dia tu, kerana apa ni orang tak terima kalau kita kata molek. Jangan sampai begitu. Sebab apa? Boleh jadi dia tu berubah pula belah mana pula pun kita tak tahu. Kita tak tahu lagi. Tapi kalau kita puji setakat yang kita tahu, itu tak apa. Ini Sa'ad berkata, tidak pernah aku dengar Nabi SAW berkata kepada seseorang, yamshi 'alal ard, yang sedang berjalan di atas muka bumi, bahawa dia tu ahli syurga, melainkan Abdullah bin Salam. Apa makna ni? Kalau maksud yang berjalan di atas muka bumi ni maknanya hak hidup, sahabat-sahabat ramai hak Nabi SAW kata dia ni ahli syurga, sahabat 10 ramai lagi hak lain-lain lagi. Apa makna ni? Ada dua makna. Satu, hak ni dulu yaqulu li ahadin yamshi 'alal ardi, yamshi ni kita kata dia jumlah selepas daripada isim nakirah, jadi na'at, jadi sifat kepada ahadin itu. Itu satu. Yang kedua, hak ni kita jadikan jumlah mu'taridah, yamshi 'alal ardi, fa'il dianya ialah Nabi SAW. Ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi fa'il yamshi itu ahad, itu ahad orang tu. Tidak pernah aku dengar Nabi SAW berkata kepada seorang tengah orang tu duduk berjalan. Hak lain tu Nabi SAW kata tidak dalam keadaan gitu. Boleh jadi dalam keadaan dia duduk di rumah, duduk tengah makan, kau duduk tengah tidur, kau ikutlah. Dalam keadaan duduk tengah berjalan, tiba-tiba Nabi SAW kata untuk dia seorang, tak ada. Itu maknanya. Satu. Yang kedua, kalau kita kata yamshi 'alal ardi ni jumlah mu'taridah, bermakna fa'il dia tu Nabi SAW. Yang ni dalam keadaan Nabi SAW duduk tengah berjalan, dia kata orang ni ahli syurga, tak ada. Hak lain tu dia kata ketika dia duduk atas mimbar kah, ketika dia duduk cokoh kah, ketika dia duduk berdiri kah, dia tidak dalam keadaan berjalan. Hak dalam keadaan dia berjalan, hak aku tahu, hak aku dengar, hak ni. Itu maksudnya. Dua. Yang pertama ni pecah dua. Yang kedua, maksud dianya tidak pernah aku dengar Nabi SAW kata kepada seseorang ni ahli kitab, maksudnya asalnya ahli kitab, masuk Islam, lepas tu Nabi SAW kata kepada dia tentang dia tu begini. Tak pernah aku dengar. Mana kalau ahli kitab, hak ni, hak lain tak ada Nabi SAW sebut secara terang. Itu pendapat yang kedua. Jadi di sini Sa'ad sebut dia puji seseorang tu apa yang dia tahu, tak apa sebut. Kadang-kadang manusia ni perlu juga kita ceritakan kebaikan seseorang tu, terutama kalau orang dengar banyak orang tak molek dah tentang dia. Jadi nak mengimbangkan pula tu, mana kena cerita pula kebaikan dia tu. Kalau tidak, orang manusia ni dia terkesan dengan cerita-cerita tu, cerita-cerita tentang seseorang tu. Lepas pada tu riwayat daripada Ibnu Umar, Rasulullah SAW ketika dia menyebutkan tentang pakai kain ni, Abu Bakar pun berkata, wahai Rasulullah, maknanya innallaha la yanzuru ila man yajurru thawbahu khuyala. Allah SWT tidak pandang kepada orang yang menarik kain dia khuyala, yang dipakai kain labuh. Allah SWT tak pandang. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun berkata, wahai Rasulullah, saya ni maknanya kain labuh sebelah, saya selalu pakai lagu tu. Lagu mana? Nabi SAW kata, lasta minhum, innaka lasta minhum, engkau bukan termasuk di kalangan mereka. Ini Nabi puji ni, puji depan. Tadi dia tak puji.
Maknanya puji ni boleh juga kepada setengah-setengah orang boleh, bukan kepada semua orang boleh. Ni macam ni dia puji Sayyidina Abu Bakar, engkau tak apa, tak termasuk dalam hal tu. Maksudnya ya dia larang pakai kain labuh tu ada latar belakang dia lah, iaitu dengan maksud menyombong, membesarkan diri, seperti apa yang diamalkan oleh orang Arab pada masa tu. Tapi kalau pada masa tu pun tidak dengan maksud tadi, tak apa, tak termasuk. Seperti Sayyidina Abu Bakar, bukan dengan maksud belagak, bukan dengan maksud menyombong, tak apa. Engkau tak termasuk dalam golongan itu. Babu qaulillah innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Sekarang itulah dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Malam mula-mula ni lama putih. Sekarang itu dulu. Wallahu a'lam.